Hai semua, kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan moral. Ahli kumpulan terdiri daripada 3 orang, yaitu Fitria binti Abdullah, Amrina binti Matsai, dan Asfera John. Baiklah, sebagai pengenalan, keupayaan guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP bergantung kepada pemilihan strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik yang bersesuaian. Jadi, apakah itu strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik? Strategi itu ialah satu kemahiran merancang dan menguruskan pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Antaranya ialah pemusatan guru, pemusatan murid, dan pemusatan bahan. Apa pula yang dimaksudkan dengan pendekatan? Pendekatan ialah satu set andaian yang membentuk sifat bahasa, pembelajaran, dan pengajaran yang digunakan dalam pengajaran, seperti pendekatan induktif dan didaktif. Manakala, kaedah pula ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan pengajaran dengan teratur, kemas, dan sistematik. Contohnya, kaedah kolaboratif. Akhir sekali, teknik. Teknik ialah satu kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar bagi sesuatu aktiviti PDP. Contohnya, teknik penyalaan terbuka dan tertutup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amrina. Saya akan membentangkan beberapa perkara. Antaranya ialah topik pengajaran. Kami telah memilih topik 2.4 ada persahabatan sebagai topik pengajaran kami. Di dalam buku teks ia adalah unit 5 adab dijaga persahabatan terbela yang merupakan bidang 2 dalam DSKP Pendidikan Moral tingkatan 2 yaitu diri, keluarga, dan persahabatan. Seterusnya, hasil pembelajaran yang merujuk kepada fokus terhadap jangkaan apa yang murid dapat lakukan atau capai di akhir pembelajaran. Menurut Susanto 2015, hasil pembelajaran merujuk kepada kemampuan yang diperolehi oleh murid setelah melalui proses pembelajaran. Di sini kami ada letak 3 hasil pembelajaran yang harus murid capai dalam topik ini, yaitu yang pertama adalah menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 perlakuan beradab dalam persahabatan. Kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh kepentingan adab dalam persahabatan. Dan yang ketiga adalah membezakan 4 perlakuan beradab dan tidak beradab dalam persahabatan dengan membina peta IT. Baiklah, seterusnya strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran yang kami pilih ialah strategi pemusatan murid dan pendekatan induktif. Sementara kaedah dan teknik yang kami pilih ialah kaedah kooperatif dan kolaboratif serta teknik perbincangan, main peranan, dan penyoalan. Kami memilih strategi pemusatan murid dalam topik ini. Hal ini karena bagi melahirkan individu yang berketerampilan, guru perlu mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif. Pendidikan abad ke-21 menekankan pembelajaran berpusatkan murid dan berunsurkan kemahiran berpikir aras tinggi seperti yang dinyatakan dalam TSKP, yang mana ianya dilaksanakan dengan cara menyediakan bilik kerja yang bersesuaian serta disusuli dengan penyediaan rancangan mengajar dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan pendidikan abad ke-21. Maka, strategi ini memberi peluang kepada murid untuk mendengar secara bermakna, menulis, membaca isi kandungan, idea, isu, dan menzahirkan kebimbangan kepada subjek yang diajar. Terdapat beberapa prinsip utama dalam memastikan strategi ini berjaya dilaksanakan di dalam kelas, yaitu yang pertama adalah mengutamakan pertimbangan terhadap daya berpikir, minat, dan perbezaan individu murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua, perancangan aktiviti PDP secara teliti, yaitu murid terlibat secara aktif dan guru bertindak sebagai fasilitator. Akhir sekali adalah memberi penekanan terhadap pembelajaran terarah kendiri dan penilaian kendiri. Bagi analisis strategi, kami melaksanakan aktiviti main peranan sebagai aktiviti bagi strategi ini. Aktiviti main peranan ini dia memfokuskan penglibatan murid secara aktif di dalam kelas melalui penyelesaian permasalahan yang diberikan dengan cara memeranankan sesebuah watak. Maka melalui aktiviti main peranan ini, ia dapat membantu guru dalam menerapkan elemen PK21 yaitu komunikasi, kreativiti, kolaborasi, pemikiran kritis, dan nilai murni dalam diri murid. Maka dengan menggunakan strategi ini, murid dapat memainkan peranan penting untuk mencapai objektif pembelajaran.
Hal ini karena ia dapat menimbulkan rasa minat murid untuk belajar karena murid terlibat secara aktif di dalam kelas. Apabila murid dapat melibatkan diri mereka secara aktif di dalam kelas, ianya turut membantu dalam menimbulkan rasa yakin dalam diri murid karena mereka dapat menyampaikan ide mereka secara bebas dan terbuka. Kemudian adalah guru menjadi fasilitator dan bertindak sebagai pembimbing murid semasa menjalankan aktiviti pembelajaran. Ianya memberi kelebihan kepada guru untuk memahami minat murid dengan lebih mendalam dan lebih mudah dan menjadikan interaksi antara guru dengan murid menjadi lebih lancar karena guru dapat memberikan fokus sepenuhnya kepada murid. Maka apabila banyak masa diperuntukkan kepada aktiviti murid, murid akan dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka dan membantu guru dalam mengetahui tahap kemampuan murid selain mengetahui pencapaian objektif pembelajaran. Akhir sekali adalah kaedah dan teknik yang digunakan adalah peranan, perbincangan, dan penyoalan sangat sesuai dalam meningkatkan penglibatan aktif murid di dalam kelas. Seterusnya ialah pendekatan. Pendekatan yang kami pilih ialah pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang memberi peluang kepada murid membuat kesimpulan sendiri mengenai sesuatu konsep. Melalui pendekatan ini, guru akan memulakan pengajaran dengan memberi sebanyak mungkin contoh khusus sehingga murid dapat membuat kesimpulan berkenaan apa yang coba disampaikan. Pada akhir pelajaran, barulah guru boleh membimbing pelajar membuat rumusan dan meneguhkan konsep yang dipelajari pada hari tersebut. Analisis pendekatan. Kenapa kami memilih pendekatan induktif? Karena pendekatan ini melibatkan proses membuat penakulan dan menggalakkan pemikiran peringkat tinggi. Ini karena murid tidak diberitahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, tetapi mereka sendiri yang akan berusaha mencari, meneliti, dan mempelajarinya. Selepas melalui proses ini, barulah mereka akan membuat rumusan mengenai isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru. Prinsipnya adalah, guru akan menyediakan langkah pengajaran dengan teliti bagi membantu murid menemui kesimpulan yang dicari. Seterusnya, guru akan menyediakan soalan-soalan yang dapat mendorong murid ke arah penemuan konsep pembelajaran. Aktiviti yang melibatkan soal jawab akan dijalankan dengan terancang bagi membimbing murid dan mengelakkan mereka membuat kesimpulan yang salah. Selain itu, contoh yang diberi perlu sesuai dan mempunyai ciri sepunya bagi mengelakkan kekeliruan. Contoh-contoh juga bolehlah dipelbagaikan dan jelas tentang konsep yang ingin disampaikan. Di samping itu, mempelbagaikan aktiviti pembelajaran supaya pelajar berminat dan sesi pembelajaran menjadi menarik dengan menggunakan berbagai bahan bantu mengajar yang sesuai. Dalam masa yang sama, guru akan membantu dan membimbing murid sepanjang sesi PDPC. Guru tidak boleh sekali-kali membiarkan murid membuat pemerhatian secara bersendirian tanpa pengawasan, karena perbuatan ini akan mendorong pelajar membuat kesimpulan yang salah. Mereka juga merasakan segala usaha mereka sia-sia dan tidak berguna. Keadaan seperti ini boleh menjatuhkan motivasi murid. Oleh itu, bantuan dan bimbingan daripada guru amat penting. Akhir sekali, guru perlu mematuhi proses pemikiran induktif, yaitu contoh-contoh khusus dahulu, barulah kesimpulan umum. Ini adalah proses dalam pendekatan induktif, yaitu bermula dengan guru memberikan contoh-contoh khusus yang mempunyai berkaitan dengan topik 2.4 adab persahabatan. Contohnya, guru boleh memberikan contoh adab dalam persahabatan tanpa memberitahu isi pelajaran. Kemudian, murid akan memerhati, mengkaji, dan mentafsir contoh-contoh khusus tersebut, yaitu mereka akan memberi tafsiran bahwa adab tersebut adalah adab yang baik di dalam persahabatan. Akhir sekali, murid akan membuat generalisasi atau kesimpulan di mana murid memberi kepentingan adab dalam persahabatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ficha binti Abdullah, nombor metric 269974. Saya akan menerangkan analisis kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dipilih untuk topik pengajaran adab persahabatan. Kaedah yang dipilih untuk topik pengajaran ini adalah kaedah kolaboratif, iaitu suatu situasi di mana unsur-unsur permufakatan dan toleransi dipupuk di antara individu atau kumpulan bagi menghasilkan sesuatu yang berkesan, iaitu sama ada untuk membuat keputusan ataupun menghasilkan satu hasil kerja. Aktiviti kolaboratif melibatkan aktiviti bekerjasama sebab murid didedahkan kepada perkongsian hasil penemuan dan hasil pembelajaran baru, iaitu daripada hasil perbincangan atau perkongsian idea, murid dapat beredar dengan memperolehi pengetahuan baru. Seterusnya, aktiviti kolaboratif membantu murid membina hubungan interaksi sosial dengan lebih berkesan, iaitu membolehkan murid membina hubungan yang positif dengan saling menghargai satu sama lain.
Seterusnya, memupuk sikap menghargai orang lain dengan menerima pandangan orang lain, iaitu bersikap terbuka dengan menerima pendapat orang lain tanpa memberi kritik. Dan yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai murni di dalam aktiviti kolaboratif, iaitu daripada aktiviti yang dilaksanakan dalam bilik darjah, murid dapat memupuk nilai-nilai murni yang disasarkan seperti nilai toleransi, kerjasama dan hormat menghormati. Seterusnya adalah cara mengaplikasikan kaedah kolaboratif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi, aktiviti yang dipilih di sini adalah aktiviti main peranan. Jadi, yang pertama, murid akan membentuk kumpulan kepada 2 kumpulan dan seterusnya murid akan berbincang dengan ahli kumpulan untuk menentukan watak dan situasi yang dilakonkan berkaitan dengan adab dan persahabatan. Secara tidak langsung, teknik pembincangan diterapkan dalam aktiviti ini. Dan selain itu, murid saling bertukar idea untuk menentukan watak yang dimainkan dan seterusnya murid akan diberikan masa 5 minit untuk membuat persediaan. Dan akhir sekali murid akan membuat persembahan dengan memainkan peranan yang diberikan, di mana di sini murid perlu bekerjasama untuk memberikan persembahan yang terbaik. Pertama, teknik penyoalan adalah sebagai perangsang dan mampu mendorong kemahiran berfikir murid. Biasanya guru menggunakan teknik penyoalan untuk menguji kefahaman murid. Jadi sekiranya murid itu dapat memberikan huraian dengan baik, maka murid tersebut memahami apa yang diajar oleh guru. Dan seterusnya, guru dapat menggunakan teknik penyoalan untuk menekankan isi-isi penting dan mengukuhkan minat murid. Jadi seperti dalam seindasi, ini adalah contohnya. Pertama, guru akan memberikan salam dan pertanyakan khabar murid. Murid menonton video animasi kisah persahabatan yang disediakan oleh guru. Hal ini untuk menarik minat murid dan supaya murid dapat bersedia untuk melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Dan murid dipilih secara rawat 2 atau 3 orang murid mengenai pemahaman mereka tentang video yang ditayangkan. Dan guru akan menggunakan teknik penyoalan dengan memberikan soalan terbuka berkaitan pemahaman murid mengenai video yang telah ditonton. Dan akhir sekali, murid diterangkan tentang perkaitan video dengan objektif pembelajaran yang akan diperoleh oleh murid di akhir pembelajaran ini. Kedua, teknik perbincangan membantu mewujudkan pembelajaran kolaboratif, iaitu berlakunya interaksi secara bersemuka, murid berkongsi pendapat, membuat perbincangan atau mengatasi suatu masalah, menjawab soalan, mengukuhkan dan meningkatkan kefahaman murid. Seterusnya, teknik perbincangan dapat mewujudkan interaksi secara 2 hala dan kerjasama antara murid, menerapkan gaya pembelajaran secara kolaboratif di mana setiap murid itu saling bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan dan murid bebas mengemukakan idea atau pendapat mereka. Jadi setiap murid itu berpeluang untuk berkongsi idea mereka dan akhir sekali dapat menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Sebagai contoh di sini aktiviti main peranan. Jadi murid itu diberi 10 minit untuk menghasilkan satu peta minda dengan menggunakan kertas mahjong yang telah disediakan oleh guru kepada setiap kumpulan, dan murid diberi kebebasan untuk menghasilkan jenis peta minda yang menarik mengikut kreativiti setiap kumpulan. Ketiga adalah teknik main peranan, iaitu melibatkan murid dengan melakukan secara spontan tentang suatu situasi atau masalah dalam bentuk kumpulan. Lakonannya tanpa menyediakan skrip dan jangka masa pendek. Teknik main peranan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan memotivasikan murid untuk belajar, dan aktiviti pembelajaran dipahami dengan lebih berkesan kerana murid dapat mengenal pasti perlakuan beradab dalam persahabatan dan tidak beradab serta kepentingan beradab dalam persahabatan. Jadi murid itu mampu untuk membezakan baik dan buruknya. Dan seterusnya, murid diberi peluang untuk menerongkan menjadi lebih dalam watak yang dimainkan untuk membina kefahaman yang bermakna tentang watak yang dimainkan. Dan yang terakhir, mewujudkan gambaran suatu persekitaran dan kehidupan sebenar. Jadi lakonannya itu adalah berdasar pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid
apakah ia mudah untuk dilaksanakan. Contohnya dalam aktiviti main peranan, murid berbincang dengan ahli kumpulan untuk menentukan watak dan situasi yang akan dilakukan. Seterusnya, murid akan diberi masa 5 minit untuk membuat persiapan dan murid akan membuat persembahan dengan memainkan peranan yang diberikan. Contoh, beradab dalam persahabatan adalah bersikap baik dengan sahabat, saling bantu-membantu, dan perlakuan tidak beradab dalam persahabatan adalah seperti mengejek sahabat. Akhir sekali adalah kesimpulan, pemilihan strategi pendekatan, keadaan, teknik pengajaran dan pembelajaran penting dalam mencapai maklumat pembelajaran. Guru bebas memilih strategi pendekatan, keadaan, teknik pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan dalam aktiviti pembelajaran mereka. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesan, guru perlu mengutamakan penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran mereka. Dan akhir sekali, untuk menarik minat murid, guru perlu mewujudkan pembelajaran yang seronok. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.